Encik boleh tak duduk di meja di sana, jangan berdekatan dengan sinilah, dia kata, sebab kami ada perbincangan. Cakap, yang ni tempat restoran kan, kenapa pula tak boleh makan dekat sini? Kila yang duduk sebelah aku meja tu rupanya Encik Nasir dan juga Azura. Okay. Saya macam, patutlah dia macam bila saya sembang tak, macam ada gap lah, tak nak sembang lah macam tu. Cuma saya sekadar nak berkongsi pengalaman lah Ustaz kan. Tapi saya ni bukan ahli JSB. Saya adalah orang luar lah dari JSB. Jadi mungkin cerita saya ni mungkin menarik, harap dapat orang kata pengajaran jugalah daripada orang lain. Sama-sama cerita. Jadi pengalaman saya, first contact dengan JSB ni, kenal JSB ni waktu 2014-2015 waktu saya duduk di Cameron Highlands lah. Cameron Highlands, saya duduk Cameron Highlands lebih kurang 5 tahun. Kemudian ada satu restoran baru buka. Restoran Ikhwan lah. Waktu tu saya tak tahu dia ada berkaitan dengan Al-Arkam. Jadi sepanjang saya di Cameron Highlands, saya makan di sana lebih kurang 3 kali. Sepanjang 5 tahun tu 3 kali saja. Dekat restoran dia tu? Restoran Ikhwan tu. Tahu kan Ustaz mungkin pernah pergi Cameron? Tahu selalu. Cuma saya tak pernah makan. Kali pertama pergi tu. Kali pertama pergi tu waktu dia baru buka, dia ada menu macam-macam menu lah, nasi lemak, menu pati tempoyak. Dan pengalaman saya makan dekat situ sama juga seperti caller yang sebelum ni. Memang setiap kali menu waktu order tu memang lambat, lebih kurang dalam 30 hingga 40 minit lah walaupun tak ada orang. Okey, makan dan harga makanan tu orang kata ekonomi Islam kan, tapi tak adalah apa bantu Melayu ekonomi Islam, tapi sebenarnya tak adalah murah. Agak mahal lah berbanding restoran yang berdekatan di Cameron Highlands tu. Cuma setting restoran tu cantik lah. Okey, kali pertama saya makan. Kali kedua tu saya makan, lepas tu ada rakan sekerja saya nampak. Masa tu tahun 2017 tak silap saya. Dia kata, waktu saya lepas makan tu, balik tu, dia cakap, kau makan kat kedai tu, tak tahu restoran tu adalah berkaitan dengan Al-Arkam. Maksudnya mungkinlah rakan saya ni lebih, orang kata lebih berpengetahuan lah daripada saya. Dengar cerita kat restoran tu ada letak, itulah air apa berkat semua tu. Maksudnya tahun 2017, benda tu pun dah didengari lah oleh orang-orang, mungkin orang tu ada rapat dengan JSB ke. Saya sendirilah yang tak tahu. Jadi bila saya perhati staff-staff dekat situ, kira dia punya pergaulan tu memang tak bergaul lah dengan orang tempatan. Even Cameron Highlands ni kalau penduduk yang menetap di situ tak ramai. Jadi selalunya kami akan mengenali satu sama lain, terutamanya di Tanah Rata lah. Tapi kalau katakan pekerja JSB tu memang jarang nampak untuk aktiviti masjid ke ataupun aktiviti kemasyarakatan lah dekat situ. Itu satulah. So start daripada kali ketiga lah saya makan tu, saya dah tak makan sebab faktor saya bila dia cakap, kawan saya cakap tu dia letak air berkat tu kan, saya suka sikit nak percaya. Sebab kita fikir macam takkanlah restoran cantik, masih takkanlah orang zaman moden masih ada mengamalkan benda-benda macam tu. Kalau nak katakan agam, mesti benda tu dah insaf kan. So saya tak anggaplah benda tu serius. Saya anggap benda tu orang cakap mungkin benda betul ataupun tak. Jadi kenapa saya makan 3 kali je, sebab restoran tu dia memang lambat dan mahal lah. Itu sebab tu saya berhentilah. Daripada sudut servis lah. Daripada sudut servis lah. Kemudian saya pergi ke luar negara, ada jugalah makan beberapa tempat restoran. Memang JSB lah. Dan contohnya seperti di Chiang Mai, di Perth. Okey. Dan tu masa tu pun saya tak ada mempunyai kesedaran apa-apa lah. Kita anggap macam biasa kan. Restoran tu cantik, makan Melayu, senang nak dapat kan. Okey. Kemudian waktu tahun lepas sekitar bulan Oktober, saya ada pergi ke Naratiwat. Sebab saya sekarang ni lepas pada Cameron Highlands saya duduk di Kelantan. Jadi saya ambil peluang lah untuk berjalan-jalan di sekitar Naratiwat, Patani kan. Okay. Waktu Naratiwat tu, sekitar Oktober tu, ada nampak satu banner cultural exchange tau. Cultural exchange, pertukaran budaya. Saya cakap menarik ni. Dia bermula pada malam ni lah, waktu malam tu lah, pukul 5 petang sampai esoknya. Saya pergi, mungkin saya cerita waktu tu cultural exchange mesti ada BK Barat, tarian Mak Yong ke, contoh macam tu lah kan. Tapi pergi-pergi asal macamnya ni kan, rasa macam semua orang muka yang tak familiar, kata budaya Melayu tapi pemakaian dia
jarang yang saya nampak lah dia pakai songkok tinggi macam tu lah. Okay, lepas tu malam tu saya pergi sekejap je Cultural Exchange tu di Narati Wat sekejap saja. Kemudian malam tu saya tidur di satu hotel di Narati Wat, dan esok pagi tu saya breakfast. Waktu breakfast tu di hotel, saya duduk sebelah meja ada seorang, nampak macam orang Malaysia lah. Okay, orang Malaysia berpakaian yang sama juga tadi. Selang dua meja daripada tu saya duduk untuk lunch bersama saya punya rakan lah. Okay, saya tegur lah, saya kau daripada Malaysia ke? Ya, macam kita kan pergi luar negara kita nak sembang lah kan. Okay, ya, yang tu je. Lepas tu dia tak friendly tau. Lepas tu bila saya makan-makan semua, lepas tu ramai kawan-kawan di geng-geng ni turun makan sekali, dan dia minta, Encik boleh tak duduk di meja di sana, jangan berdekatan dengan sinilah, dia kata, sebab kami ada perbincangan. Saya kata, yang ni tempat restoran kan, kenapa pula tak boleh makan dekat sini? Rupa-rupa saya masa tu masih tak kenal tau siapa orang yang duduk dekat sebelah meja saya tu lah. Lepas tu waktu pagi tu saya nak check out, ada nampak banyak kereta. Memang saya rasa macam luxury-nya orang ni. Memang lebih kurang 8 biji Land Cruiser yang terbaru tu. Nombor plate belakang memang macam panggilan caller yang sebelum ni lah beritahu, nombor plate 313. Memang 8 biji tu semua lebih kata memang luxury lah. Untuk pergi ke, mungkin waktu check out dia orang bersedia untuk bergerak ke majlis cultural events kan lepas check out. Lepas tu waktu saya check out tu, saya pergi lagi sekali untuk cultural event tu, nak tengok satu pagi ni ada persembahan budaya. Saya pergi persembahan budaya tu, memang itulah yang saya memang tak recognize tau. Dia rasa ini bukan budaya Malaysia. Kan? Lepas tu saya sembang dengan orang Thailand dekat situ. Ini daripada mana ni kan? Daripada mana kan? Sebab orang Thailand kat situ dia JSB ni dia bercollaborate dengan kerajaan tempatan Narati Wat tau, dengan penduduk-penduduk, ada madrasah situ lah. Jadi penuh lah mereka di program tersebut. Jadi saya tanya orang Thailand tu sendiri, dia kata, Encik tak tahu ke ni orang tersohor ni di Malaysia? Dia kata, Encik boleh tak tahu daripada Malay pun boleh tak tahu. Saya macam, saya memang tak tahu sebab saya nampak macam dekat dengan Narati Wat kan, pemakaian agama macam tu. Saya fikir, ingatkan Persatuan PAS datang ke sini. Tapi dia kata, ini daripada Selangor. Dia kata, saya tak tahu macam mana Encik ni jadi orang Malay boleh tak kenal orang ni. Dia kata macam tu kat saya. Saya rasa macam, ni biar betul kan. Lepas tu saya tengok pekerja-pekerja yang pegang mikrofon, yang sound system, angkat-angkat tolak, semua tu boleh kata remaja lah yang buat kerja itu. Okay. Lepas tu bila saya balik dan isu GSB ni meletup, saya baru terfikir kan. Fikirlah yang duduk sebelah aku meja tu rupanya Encik Nasir dan juga Azura. Okay. Saya macam, patutlah dia macam bila saya sembang tak macam ada gap lah, tak nak sembang lah macam tu. Itulah. Cuma benda ni bila saya terfikir kan, macam Ustaz membuat platform ni, kiranya memberi sekurang-kurangnya kesedaran lah kepada orang yang belum kenal berkenaan GSB, kenal. Dan juga memberi kesedaran kepada ahli GSB tu untuk membuka mata berkenaan GSB. Tapi saya terfikir bagaimana masyarakat di Thailand tu, kan contohnya seperti Indonesia ni, ada juga yang caller kan, sekurang-kurangnya mereka boleh berhubung dengan kita, boleh ikut live ni sebab dia orang boleh meluahkan perasaan tu sebab perkataan bahasa Melayunya lebih kurang sama kan. Tapi di Thailand ni tingkat ni lain. Mungkin saya ada sembang juga, dia kata segan nak kadang-kadang saya suruh tengoklah live Ustaz. Dia kata segan untuk sebab dia kata bahasa Thailand tu kan dialek pelat lain sikit. Jadi dia kata kat sana pun masih kuat lah. Dia mengatakan kat sana apa yang berlaku kat Malaysia ni merupakan satu fitnah lah. Jadi maksudnya perjuangan tu kat Malaysia kita insyaAllah boleh, walaupun ada dengan mufti semua tu kan. Tapi di Thailand autoritinya mungkin kurang lah berkenaan dengan agama Islam. Jadi kesian jugalah masyarakat di Thailand yang masih follow dengan JSB ni. Sebab pekerja-pekerja kedai yang dekat Thailand ni semua bukan orang Melayu tapi orang Thailand tu sendiri. Itulah Ustaz. Apa lagi satu Ustaz, berkenaan dengan doktrin tu. Doktrin memang kalau katakan kita doktrin kan, kalau katakan perkataan layman term doktrin tu, kalau orang sendiri tak pernah merasa tu, mungkin dia rasa alah doktrin nanti lama-lama nanti bila budak tu dah besar boleh berubah.
Tapi saya kaitkan dengan diri saya dulu waktu saya sekolah agama dulu, waktu form darjah 1 sampai darjah 4 sekolah agama. Saya dapat seorang ustaz yang baru balik daripada Indonesia. Panjang tempoh tersebut tu ustaz tu memang kerap mengajar lah. Dia kerap mengatakan tahun tu sekitar tahun 94 je tu, 94-95. Dia mengatakan ilmu dunia ni semua tak perlu, matematik tak perlu, sains tak perlu. Yang penting fardu kifayah, dia kata fardu ain, lepas tu kemudian fiqh, sirah, benda tu penting. Kalau tak belajar matematik pun tak apa, kalau tak belajar sains pun tak apa. Yang tu yang diajar kepada kami waktu darjah 1, darjah 2, darjah 3. Jadi waktu umur tersebut dengan kecil, walaupun sekejap tempoh 3 tahun tersebut, saya fikir betul juga cakap ustaz ni, betul juga kan ustaz ni. Jadi alhamdulillah dalam keadaan saya ni terselamat sikit sebab saya punya mak ayah saya ni ada seorang guru. Jadi saya balik cakap dengan mak ayah tu, dia boleh boleh counter balik lah. Tapi bayangkan anak-anak yang GSB tu yang daripada lahir ataupun daripada kecil tu memang dengan GSB, bayangkan pemikiran tersebut tertanam dengan pemikiran tersebut kan. Jadi bayangkan waktu kanak-kanak tu lah di mana dia punya experience tu penting untuk membentuk dia waktu kemudian hari kan. Itulah saya fikir. Jadi memang doktrin tu memang satu benda betul. Jadi usaha ustaz ni, ada orang cakap sudahlah ustaz, ada saya baca komen tak habis-habis cakap GSB. Memang kena berterusan sebab saya rasa sebab isu GSB ni memang besar lah, dan insyaAllah saya rasa kalau katakan tak tanganinya memang akan ada mungkin lepas ni global apa pula tak tahulah pula kan, lepas 5 tahun 6 tahun kan. Tapi mungkin tu memang ada sebab effort yang berterusan untuk anak-anak ni memang susah sangat saya rasa lah. Okay. Lagi satu ustaz, last kali saya ada yang terdengar yang rasa hati kan. Ada cakap berkenaan dengan, ini nak komen sikit lah ustaz, sebab saya pun bukan sekadar dah rasa hati yang cakap macam ni. Saya dengar juga komen-komen ataupun orang lain. Okay, GSB, okay, contohnya seperti immigration. 30 staffnya ditahan disebabkan oleh rasuah contohnya lah kan. Kenapa immigration tak dibubarkan? Tapi GSB tu, beberapa kes yang melibatkan mahkamah 3-4 orang tapi satu society tu dilupuskan. Kenapa immigration tak buat macam tu? Untuk rasa hati dia kena faham sebenarnya sebab dalam immigration dia dia mempunyai SOP yang khusus dan dia punya pengarah tu tak membenarkan aktiviti rasuah, memang dah tertakluk pada undang-undang, dilarang untuk aktiviti rasuah, dilarang untuk benda ni. Jadi apa yang berlaku kepada staf berkenaan yang mengamalkan rasuah tu memang salah laku staf tu sendiri. Berbanding kepada GISB tu, ketua dia tu sendiri pun tidak mengambil tindakan. Contohnya kalau katakan di immigration berlaku rasuah kan. Jadi dia punya ketua pengarah ataupun orang atasan tu mengambil tindakan. Dia mempunyai SOP dia. Tapi GISB ni dia tidak mempunyai SOP ataupun yang khusus lah untuk melindungi anak-anak buah mereka ni. Sebab itulah saya rasa dia berbeza lah kalau katakan dia nak kait dengan GISB dan juga institusi ataupun organisasi yang berautoriti ni. Itu sajalah Ustaz. Cantik. Menarik akhi. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya pernah jelaskan dalam Al-Quran kalimah Allah boleh dibaca dengan Allahu, Allaha dan Allahi. Kita baca Allahu apabila Allah menjadi pelaku kepada sesuatu perbuatan dalam rangkap ayat. Kali ini saya jelaskan contoh mengapa kalimah Allah dibaca hujungnya dengan baris atas, Allaha. Contoh kalimah Allah dibaca dengan baris atas di hujungnya adalah kerana dalam rangkap ayat tersebut dia merupakan maf'ulun bih. Maf'ulun bih artinya ialah yang kena buat. Contohnya, Ahmad dia lihat Ali. Perbuatannya apa? Dia lihat. Siapa yang kena lihat? Ali kan? So Ali itu maf'ulun bih. Ahmad dia makan nasi. Siapa yang kena makan? Perbuatannya dia makan kan? Yang kena makan itulah kita panggil maf'ulun bih, iaitu nasi itulah. Rasul dia menyembah Allah. Perbuatan dalam rangkap ini adalah dia menyembah. Pelaku kepada perbuatan menyembah itu ialah Rasul. Siapa yang kena sembah? Jawapannya tentulah Allah. Jadi kalimah Allah hendaklah dibaca dengan Allaha, baris atas di hujungnya. Kerana apa? Kerana Allah merupakan maf'ulun bih ataupun yang kena sembah itulah. Bila pula kita nak baca Allahi Ustaz? Sabarlah. Be, soba be.